Jumaat jam 9 malam saya akan buka room dekat Clubhouse. Saya akan buka room Financial Planning Millennium 101, apa korang buat. Jadi okay, hari ini my PF Steven punya room. So besok ada saya punya room pula. Okay, mungkin nanti saya boleh collaborate dengan Steven, Idham dan Su and Alif sekali. Okay, dan saya punya favourite buku, saya suka baca buku, saya baca buku Robin Sharma. Okay, Menarik. Yang mana satu? Okay, The Monk Who Sells His Ferrari. Wow, that's nice. Interesting. So saya baca buku tu, saya macam banyaklah benda yang saya belajar daripada buku tu. That yang antara benda yang saya ingat sekali, maksudnya kalau kita nak belajar tu, sebab ada satu cerita dia tentang dia belajar macam mana dia belajar satu benda tu daripada anak dia. So saya kata, okay, sebenarnya semua benda tu kita kalau nak belajar tu kita tak boleh ada ego, so kita kena knowledge tu kita boleh dapat, kita kena go down and kita belajar daripada semua orang lah. Okay. Memang menarik sekali. And don't worry, right at the end kita akan bagi semua speaker time to plug actually. So kalau you nak plug you punya Clubhouse ke, right at the end memang ada slot untuk buat tu. Okay, terima kasih. Sorry. Awal I plug. Okay. Early bird gets the worm kan. Okay, sekarang ni dah 8:30. So actually Farah, Giant, Su dan Alif belum intro lagi. So maybe boleh I akan intro sesi untuk petang ni. Then semua speaker boleh intro diri sendiri dan kongsikan manfaat yang anda harap pendengar akan perolehi malam ni. Tapi marilah kita bermula dengan topik malam ni. So, topik kita untuk petang ni, dari masalah wang ke bijak kewangan. So, actually ini merupakan club meeting yang ketiga untuk My Personal Finances dan actually club meeting yang pertama dalam bahasa Melayu. Dan God willing everything goes well, setiap bulan sekali kita akan adakan sesi Clubhouse dalam bahasa Melayu ya. So, hari ini kita akan bincang, adakah pengurusan kewangan hanya untuk golongan bangsawan ataupun top 20% income earner sahaja. Dan marilah kita mengikuti perkongsian peribadi daripada barisan panel kita petang ni, semua CFP, IFP, RFP yang tak mengenali, itu ialah Certified Financial Planner, Islamic Financial Planner dan Registered Financial Planner. Dan petang ni nak minta semua speaker kongsikan perkongsian peribadi tentang kesilapan terbesar yang pernah dibuat dalam pengurusan kewangan mereka. Dan apakah kesilapan kewangan yang lazim dibuat oleh rakyat Malaysia dan bagaimanakah pengurusan kewangan boleh mengubah kehidupan dan kewangan seseorang dan keluarganya. Baiklah, kami akan bermula. Mungkin kita mula dengan Farah, boleh intro diri dan kongsikan manfaat yang anda harap pendengar akan perolehi malam ini. Just brief and concise lah. Okay, boleh. Terima kasih Steve. Nama saya Farah kepada semua. Salam perkenalan kepada speaker dan juga yang pendengar yang join room ni. Apa yang saya harapkan, apa orang kata sesi ni akan jadi satu sesi yang santai lah, yang lebih dekat lagi sebab kita nak bercerita sisi yang lebih personal among the speaker. Bukan setakat cakap pasal the public tapi juga pasal ourselves lah. Okay, so harap dapat bagi manfaat lah kepada semua orang. Terima kasih. Memang diharapkan dan kita akan gunakan language yang cukup simple juga kan. Macam yang budak-budak rated kata tu, ELI5, explain like I'm 5. Bagi budak 5 tahun pun boleh ikuti perbincangan kami ni petang ni. Ya, betul Steve. Okay, Giant, go ahead. Okay, so nama saya Idham. Saya pengarah eksekutif bagi Wealth Vantage Advisory. Kami sebuah syarikat perunding kewangan yang berlesen ya. Apa yang saya harapkan? Saya harapkan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat dimanfaatkan oleh para pendengar pada malam ini, terutamanya daripada kesilapan-kesilapan yang kami sendiri pernah lakukan semasa belum kira belum faham atau belum tahu dunia pengurusan kewangan. Jadi harap-harap semua orang akan dapat benefit daripada sesi malam ni.
Ya, dan memang harapkan semua akan dapat manfaat. So bagi semua audience yang dalam bilik ni, feel free tekan butang plus kat bawah. Invite lah kawan-kawan kamu yang akan dapat mendengar juga. So just hit that invite button bagi kita meriahkan bilik ni. So speaker kita pun ada umumkan, banyak pendengar sekali. Alright, over to you, Su. Su, Aida. Hey, nama saya Sui. Saya adalah licensed financial planner dari IPP Financial Planning Group. Jadi apa yang saya harap perbincangan hari ini ialah harap semua orang dapat belajar dari kesilapan kami dan ambil tindakan untuk memperbaiki kewangan situasi kewangan anda lah. Sebab apa yang you belajar kalau tak ambil tindakan, you tak ada result dari sana lah. Memang betul kan, kena ada action ya. Kalau tak ada action pun tak ada result. Okay, Alif, over to you. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua kepada speaker dan juga kepada audiens. Nama saya Alif Sanusi, boleh panggil Alif. Saya seorang IFP, Islamic Financial Planner daripada Asas Wealth Management and Advisory. Apa yang saya harapkan malam ni, kita dapat belajar sesuatu daripada kesilapan kami. Dan kalau boleh ambil pen dan juga ambil buku nota untuk catatkan tips dan tricks yang kita akan kongsikan bersama malam ni supaya kita tidak terlepas. Sebab kalau di platform yang berbeza kita boleh baca semula, tapi dekat sini mungkin hanya sepintas lalu. Jadi why not pen dan kertas untuk catatkan informasi yang kita akan berkongsikan bersama malam ni. Itu saja daripada saya, Stephen. Memang tips yang bagus dari Alif. Telinga pun kena buka besar sikit kan. So nak wrap up ni, Habibah, although you dah intro sikit tadi, nak intro sekali lagi and what you hope the audience akan dapat petang ni. Okay, saya Habibah Zakaria, Islamic Financial Planner daripada FA Advisory. So daripada malam ni saya harap saya dapat kongsikan apa mistik yang saya buat sebelum saya jadi IFP supaya semua audiens pada malam ni tak mengulangi kesilapan yang saya buat lah. Okey, dan saya harap semua dapat banyak manfaat lah daripada perkongsian daripada senior-senior dan juga orang-orang yang lebih pakar lah dalam bidang financial planning malam ni. Okey, itu je. Okay, terima kasih Habibah. Okay, so untuk petang ni kita akan bagikan kepada 3 segmen, lebih kurang 15 minit satu segmen. Dan audiens yang nak share juga bolehlah angkat tangan dan Idaham akan membawa anda ke stage ya. Kalau nak beri komen ke, nak bertanya soalan. So baiklah, marilah kita bermula dengan topik utama malam ni. So, I pun CFP dan licensed financial planner juga. And marilah kita mulakan dengan berkongsi secara terbuka untuk menggalakkan semua pendengar, semua audiens petang kita ni. So, walaupun semua panelis adalah perancang kewangan berlesen, kami ni semua juga manusia juga. So, apakah kesalahan kewangan terbesar yang pernah dialami oleh anda semua? Maybe Alif can start us off dan lepas tu siapa-siapa nak jump in, silakan. Terima kasih, Stephen. Okey, macam bila dapat soalan ni saya recap balik pada 10 tahun lepas. Ada tiga masalah terbesar yang pernah saya yang pernah saya lakukan dalam kewangan lah. Yang pertama, masa lepas kita graduate, kita dapat kerja tetap. Saya dapat offer untuk kerja tetap, tapi waktu tu kita eager sebab kita ambil waktu degree saya ambil dalam bidang perniagaan dan juga counselling dan psikologi. Jadi kita eager nak buat bisnes. Jadi eager kita terus ke ego ya Alif? Eager. Okey baik. Jadi eager lah. So kita terus terjun dalam bidang bisnes tanpa ada ilmu yang betul dan tanpa ada kecukupan modal lah. Maksudnya kita main terjah saja. Jadi kat situ kesilapan paling besar yang pernah saya lakukan pada awal-awal lepas graduation. Okey. Jadi kesinambungan daripada kesilapan itu, bila kita bisnes ni, kita gunakan dapat duit, kita rolling. Jadi kita tak dapat cipta satu habit menyimpan yang betul. Maksudnya bulan-bulan tu ada masa cukup, ada masa lebih, ada masa kita enjoy, ada masa kita guna untuk bisnes.
Dan waktu tu saya tak dapat cipta satu habit menyimpan. Kenapa? Bila kita balik-balik, banyak peluang-peluang besar terlepas sebab saya tak ada simpanan yang cukup waktu tu. Jadi itu masalah kedua saya yang pernah saya alami adalah saya tak ada habit yang menyimpan, dan waktu tu kita tak pandai menyimpan sangat. Simpan-simpan, hujung bulan pakai. Lepas tu nak guna untuk bisnes, pakai. Jadi dari segi accounting, dari segi penggunaan duit syarikat, penggunaan duit personal bercampur. Jadi kat situ kesilapan nombor 2 lah. Dan kesilapan yang paling paling banyak dalam hidup saya adalah kesilapan ketiga, iaitu tak bayar cukai. Jadi dulu kita dapat nasihat daripada orang yang salah. Dia kata, it's okay, you berniaga ni as long as buat-buat macam ni tak payah bayar cukai. Okay, you tak payah bayar cukai, you tak payah declare cukai, you tak payah buat tu, buat ni, pasal cukai tak payah. Tapi bila kita start membuat maksudnya kita start join financial planner ni everything, kita nampak benda tu LHDN akan nampak kita sudah masuk industri dan kita sudah start bayar cukai. Bila kita start bayar cukai, dia recall balik perkara-perkara lepas, bank statement yang lepas tu, keuntungan-keuntungan yang lepas yang kita tak bayar cukai tu. Jadi kat situ kita kena denda, kita kena panggil, kita kena buat balik account, kita kena cari balik receipt, kita kena buat declaration balik semula. Jadi itu yang menjadi hambatan-hambatan kepada perkara-perkara seterusnya lah selepas tu. Jadi ni tiga masalah kewangan terbesar pernah saya alami adalah satu, terjun dalam bidang bisnes tanpa ilmu yang cukup. Yang kedua, tak ada habit menyimpan waktu lepas degree dulu. Dan yang ketiga adalah tak belajar pasal cukai dan dapat nasihat yang salah tentang cukai ni. Begitu Stephen. Masih Ali kerana share. Ingat satu yang terbesar je. Wah, petang ni speaker share 3 pula. Okay, Farah, over to you. Okay, untuk saya pula, terus terang saya nak bagi tahu lah, sebenarnya saya sendiri degree dalam IFP. Okay, so kalau nak cakap pasal kesilapan kewangan tu, saya dah lebih alert daripada awal lagi lah. So bukan nak cakap kata susah nak cari, tapi basically lebih kepada bila ini saya relatekan dengan bila saya jumpa dengan mana-mana kes lah. Okay, contoh masa awal-awal dulu dalam bidang tu, bila saya praktis tu, saya terburu-buru lah untuk kadang-kadang ada klien tu yang tak bersedia dari segi untuk ambil produk-produk kewangan. So saya tak lebih fokus untuk ke arah yang kata membersihkan bab basic kewangan yang kukuh tu lah. So bila dah nampak tak jaga daripada awal, so bila akhirnya dia tak bertahan kata apa-apa produk yang dia ambil tu. Okay, tapi untuk sisi saya sendiri pula, saya ni jenis yang orang kata kalau berbelanja tu memang berhemah. Tapi once berbelanja tu orang kata dia tak biasalah berbelanja. Tapi kadang tu ada masa tu kalau saya belanja tu, dia belanja yang orang kata ada satu term tu yang dia kalau sekali belanja, you akan terbelanja banyak daripada biasa. Macam seperti kucing di rumah bila dah keluar wah jadi singa pula. Tak lah, lebih kepada contoh ada gadget baru ke ataupun nak beli laptop baru ke. So sebab kita tak biasa dengan kata ini I think ini pun agak relate boleh orang lain pun boleh berkait boleh relate lah dengan benda ni, sebab kita kalau jumpa dengan satu spending yang besar, kita akan sometimes ada benda yang kadang kita terburu-buru tak ambil sebab kita rasa macam benda ni benda baru kan, so kita nak cepat-cepat dapatkan produk dalam pasaran lah. So kalau saya lebih kepada, saya ni jenis yang suka beli benda gadget. And then kalau beli tu pula saya tak kisahlah mahal tu memang main ambil lah. Tapi bila ada one time tu saya beli satu produk gadget ni, okay, dia dilancarkan kata dalam bulan 6 macam tu lah. And then tiba-tiba masa tahun yang sama, masa tu ada promo 11/11. Masa tu memang dia punya price tu terus cut half of the price. So masa tu saya rasa macam menyesalnya kalau saya sabar sikit, sebab sometimes kalau beli harga yang introduction price ni, kadang dia boleh jadi mahal daripada biasa sebab you are orang kata awak adalah orang yang pertama ataupun orang yang terawal beli benda tu. So kadang-kadang harga tu dia tak match lagi, orang kata dia tak
follow lagi supply and demand tu. So saya rasa apa pun kalau you rasa macam nak beli apa-apa pun, spending macam mana pun, rasa macam ada duit macam mana pun, lebih berhati-hatilah. Kalau boleh dapatkan pendapat orang lain. Saya pula jenis yang kalau nak belanja tu kadang saya tak minta pendapat orang lain. Itu pun salah satu benda yang I think kelemahan saya lah. Okay. And lagi satu, saya jenis yang kalau belanja tu memang tak kerap sangat. Tapi once berbelanja tu memang tiba-tiba boleh berbelanja lebih daripada biasa. Yang tu yang bahaya tu sebenarnya. Okay, itu je lah. Thanks for sharing, Farah. I'm sure semua audience juga kan kalau tanya siapa yang selalu kat Shopee ke Lazada, I think most of the room akan angkat tangan juga. Jaya nak share? Okay, so nak cakap kesilapan terbesar ni tak tahulah. Maybe boleh kongsi kesilapan yang pertama lah kot. Lepas masa mula-mula masuk kerja dulu, macam biasa dapat credit card. So bila dapat credit card tu, kita rasa macam apa-apa benda kita boleh charge dekat kad, betul tak? Bila kita charge sana sini, beli barang, basically berhutang lah kan, dengan cara hutang. Memang shock lah masa tu kan. Yelah, semua nampak kan? Rambang buy aja. Tapi sekejap aja dah hit limit. Tapi masa tu yelah bukanlah tinggi sangat limit pun. Tak silap saya my first credit card pun limit dalam 6,000 je. Tapi gaji dalam 2,000 lebih kan. Jadi dalam sebulan setengah 2 bulan dah hit 6,000. Jadi bila dah jadi macam tu, kita pun kelang kabut lah sebab tiba-tiba nak kena cover kita punya expenses yang biasa, perbelanjaan biasa dengan gaji, tapi lepas tu nak kena tanggung pula bayar credit card bulan-bulan. So kalau 6,000 tu, kita kira 5% daripada 6,000 maknanya kena bayar 300. So 300 tu pun macam tak terbayar ya, sebab ada perbelanjaan-perbelanjaan lain yang nak kena settlekan tiap-tiap bulan. Jadi to the point sampai kad tu dah 2-3 bulan tak bayar, and kita dapat surat saman, surat mahkamah daripada bank lah, cakap yang kita akan saman sebab tak bayar. Jadi daripada situ baru faham, benda ni serius sebenarnya, bukan boleh main-main aja. Guna-guna tak bayar suka hati, bulan depan bayar 2 bulan sekali ke macam tu kan. So terpaksa pergi ke bank dan berunding dengan dia punya officer untuk convertkan jadi personal loan. Jadi saya ingat masa tu dia cakap, okay, sekarang ni kita convert jadi personal loan, bulan-bulan dah tak bayar 300, bayar RM170 sebulan. Lega gila lah sebab daripada 300 bayar 100 lebih aja. And after that saya ingat saya gunting credit card tu. Jadi ambil masa berapa lama? Lebih kurang 2 tahun setengah, hampir 3 tahun juga just nak settlekan hutang 6,000 tu. Wah, lama juga. Itulah. Jadi yalah, sebab memang tak tahu kan, tak faham pasal credit card, penggunaan credit card, interest credit card, finance charges, compounding interest, tak tahu yang interest credit card sebenarnya tinggi. All these things saya rasa sebelum masuk alam pekerjaan sebenarnya ramai orang kena dapat this kind of, kita panggil education lah, berkenaan dengan hutang, terutamanya hutang kereta, hutang kredit card, hutang rumah, apa beza dia, macam mana nak bayar, apa dia punya apa dia panggil recourse lah kalau katakan apa-apa yang berlaku. Contoh macam tadi tu, saya nak tukar ke personal loan tu pun sebenarnya sebab bank yang cakap boleh buat. Kalau katakan dia tak cakap, saya dah tak tahu lah. Walaupun 6,000 pun pada masa tu kira banyak jugalah kan. Jadi kita kena basically kena well educated lah pasal financial ni bila kita dah mula bekerja. Betul. Boleh tanya tak Jayan lebih kurang umur berapa pada masa tu? 24 25 tahun macam tu. 25 years. Okay, fresh grad. Okay, moving on to Sui pula. Apakah kesilapan kewangan yang terbesar yang pernah Sui alami? Ya, boleh. Untuk saya, saya amat mengesali tentang tidak belajar melabur dari sejak awal, dari uni punya masa.
Jadi semasa selepas saya punya SPM, saya sangat bertuah dapat satu beasiswa untuk belajar dekat Amerika Syarikat. Jadi ya semua ialah sponsor lah. Jadi saya ada allowance 800 tentang US dollar setiap bulan. Saya kena bayar saya punya sewa rumah dan untuk makan lah. Dan sebab saya suka melancong, jadi saya start buat saya punya budgeting untuk mengawal saya punya aliran kewangan. Dan macam mana saya buat saya punya budgeting ialah saya setiap malam saya akan mencatatkan apa yang saya sudah beli dan berapa harga. Saya buat konsisten. Dan dekat hujung bulan saya akan ambil saya punya catatan dan wah saya heran saya guna banyak duit untuk beli barang-barang yang saya tak perlulah. Sebab dekat US online shopping dekat 10 tahun yang lalu sudah sangat-sangat common dan banyak brands sangat-sangat murah. Saya beli banyak barang especially ialah clothing lah, baju. Saya suka brand Forever 21, but sekarang mereka sudah bankrupt lah. Ya, jadi from there saya analyse apa yang saya sudah guna duit untuk beli dan adjust dari sana lah. Jadi saya ingat apa yang baik tentang Tiger ini ialah saya dapat kawal saya punya aliran kewangan dan dapat simpan duit. Tapi apa yang saya simpan duit yang saya simpan saya guna untuk melancong saja sebab saya suka melancong. Jadi kalau saya ada time machine boleh balik 10 tahun yang lalu, saya ingat saya mau guna simpanan saya mungkin sebahagian untuk melabur dan sebahagian untuk melancong. Sebab kalau saya melabur dari 10 tahun yang lalu, saya ingat sekarang ibu compound interest saya punya pelaburan punya amount pun banyak lah. Jadi itu kesilapan saya yang saya amat kesali lah. Dan education system tak ada mengajar kami macam mana untuk buat pelaburan lah. Jadi ya itu kesilapan saya yang besar lah. Betul-betul memang tidak diajarkan di sekolah, tapi yang Sui kata betul lah, kalau boleh ada time machine lah, balik baik dari beli barangan dari Amazon, baik beli stok Amazon pula by right kita billionaire sekarang. Betul Amazon, Apple, Facebook, apa lagi Habibah nak share? Dan beli Bitcoin juga. Bitcoin, ya. Okay, cakap pasal Bitcoin ni, itu adalah salah satu benda yang saya regret tak masuk daripada awal. Sebab saya dah tahu dah benda tu tapi saya sikit delay. Okay. And then benda yang saya regret, soalan apa saya menyesal lah. Itu pertama saya buat pelaburan tapi saya tak tahu pun kenapa saya buat. Maksudnya saya just masuk, dump duit tapi tak tahu kenapa saya bubur duit dalam tu. Okay, so I lost lah. Ikut kawan ke? Ikut kawan lah. Ikut kawan lah. Boleh kata ikut kawan lah. So ikut kawan, and then lost the money lah. So secondly, that sebelum saya jadi IFP, saya ingat sebab saya lama jadi estate planner, Islamic estate planner IEP. Sebelum tu saya masa jadi Islamic estate planner, so saya ingat semua perancangan keuangan ni adalah asing-asing. Contohnya macam takaful tu asing, investment tu asing, so dia tak interrelated each other. So selama saya ingat macam okey dah ada yang ni dah cukup lah. So tak payah ada takaful katanya. Okey, kata kalau dah ada investment tak payah ada takaful, dah cukup semua kan. Dan selepas saya belajar tentang dengan IFP, pun saya tahu sebenarnya semua tu interrelated each other dan semua tu kena complement lah, maksudnya kena cukup, barulah jadi satu kita punya keuangan kita tu jadi cantik lah, macam tu lah. Okey, itu je. Ya, memang sistem kewangan yang diperlukan ya. Sekali lagi tak diajar di sekolah kita kan. Ya, betul. Kalau I boleh nak share experience sikit lah, tapi yang dalam bentuk yang ringkas lah. So financial mistake lah, kesilapan kewangan yang terbesar pernah dilakukan oleh I, lebih kurang dah fresh grad, dapat sedikit duit, dan memang kawan jugalah, kawan introduce scheme
MLM yang dia boleh menjana 30%, 40%. Ya, betul. I pun ada story benda ni lah. I think semua financial planner kalau tak kena sekali memang tak sah. Betul. Betul. Tapi for me memang kira sum yang besar juga. So yang ni, because I started investing dengan unit trust memang awal actually, umur 15-16 tahun. So masa tu tak sampai 18 lagi. So joint account dengan bapa. So at that time, sebab nak up rank cepat kan dengan LLM, masukkan RM30,000. Hampir semua wang yang disimpan dari usia 18 sampai 20-an. So until today lah. So memang lesson yang experience dari tu ialah jangan tamak haloba, jangan FOMO, because kalau memang scam returns yang too good to be true, memanglah too good to be true. Tapi basically dapat balik ke tak duit tu? Ke burn ke atau macam mana? Dapat balik mungkin 5,000, then I have one MLM produk yang lebih banyak, lebih kurang harga RM5,000. So setiap kali I lihat benda tu, remind jangan tamak. So, Betul. Okay, bagus. Giant, you dah bawa gas kan? Nak Okay, peta juga. Mira ada nak kongsi pengalaman kesilapan financial yang terbesar ataupun dipersilakan. Hai, saya Mira daripada CFP dari Vantage Advisory. So saya punya kesilapan keuangan saya sewaktu sebelum saya bergelar CFP, belum masuk pada financial industry, saya seorang kaki tangan kerajaan. So as we all know, kalau kata orang kerja kerajaan ni senang nak buat loan kan. Tapi waktu tu saya baru 3 tahun bergelar kerajaan, tapi dah permanent. Lepas tu saya buat keputusan untuk saya resign dan masuk ke financial industry. Masa nak resign tu kawan juga yang approach, dia kata, why not sementara you masih kerja government ni, senang nak dapat loan, you buat loan. Which waktu tu sebenarnya saya rasa macam tak ada keperluan, tapi okey, dia ajar untuk buat masa tu tengah famous Kijang Gold, maksudnya you beli and then you letak kat ranu, rolling lah kan. So, I buat benda tu lah bila dengar cakap kawan. Tanpa ada ilmu yang betul and then tak ada mentor yang betul lah. So, bila kita buat dengan satu perasaan, emosi, bila kita tengok kawan kita buat duit. So, itulah kesilapan terbesar I terikat dengan personal loan yang sepatutnya memang I tak ada keperluan untuk buat personal loan tu. Boleh kongsi sikit tak macam mana rolling tu boleh buat duit ke, cara macam tu pakai Arano? Apa dia punya konsep dia sebenarnya? Konsep dia daripada personal loan tu, duit tu kita beli emas, Kijang Gold, and then yang emas tu pula parking dekat Arano, so dapat duit daripada Arano and then beli lagi. So sebab sampai satu masa katanya bila emas tu dah naik, so you boleh jual. Tapi itulah sebab waktu tu I memang tak ada ilmu langsung pasal benda ni. So orang kata ignorance satulah, selain daripada buat satu keputusan pelaburan based on emotion je, emosi saja. Tapi satu lagi tak ada ilmu pasal macam you cakap return dia kata interest rate yang mana yang paling tinggi kan. Contoh macam sekarang kita tahu personal loan tinggi, credit card tinggi, tapi masa tu I memang tak ada ilmu langsung. So itulah yang kesilapan terbesar lah. Okay, terima kasih Mira. More or less macam lebih kurang macam pinjam duit untuk melabur lah sebenarnya kan. Kita ambil buat personal loan tapi kita melabur. Tapi ni lagi kreatif lah kiranya. Pajakkan emas, dapat duit, beli emas lagi, pajakkan lagi, macam tu lah lebih kurang. Wah, very kreatif. Tapi sebab bila kita tak clear pasal benda tu, at the end of the day, duit dekat kita dah terikat dengan personal loan, and then emas tu pun dah bila saya dah masuk kepada financial industry yang mana masa tu commission based, kadang-kadang dah sampai tak mampu untuk nak bayar kan dia ada
apa dia Tempo panggil dia. dekat tempo dia tu. Ah. So emas tak dapat tapi terikat dengan loan yang entahlah macam tu. Aduh. Itu memang lesson terbesar lah, dan Wah. I harapkan kalau untuk the next generation elakkanlah kan. Ya, especially Bila pula emas jatuh. sekarang ni Oh, pun betul. emas tengah hot kan, orang nak beli banyak kan, takut nanti dia buat benda-benda macam ni pula kan. Aduh. Okay, terima kasih Mira. Okay. Pass back to Stephen. Sure, aku memang wondering lah in between, kalau go to tak guna boleh pakai tak? Anyway, okay, so baik kita reset room untuk sekejap lah. So again, welcome semua yang baru join room kita ni. So petang ni kita discuss dari masalah wang ke bijak wang, dan para panelis tak share sikit lah tentang kesilapan kewangan peribadi yang pernah dilakukan. So, feel free as well. Please follow all the speakers. Kalau ada kawan yang berminat nak join, hit the plus button, nak share dengan WhatsApp. And let's move on to segmen kedua. Then also to the audience yang nak share, nak tanya question, silakan angkat tangan juga. So, sebagai financial planner, sebagai financial professional, memang banyak klien kan yang kita meet on a daily basis. So, apakah kesilapan kewangan yang lazim dilakukan oleh rakyat Malaysia? Untuk segmen ni, maybe Farah boleh start us off tak? Saya dulu Okay. Saya rasa orang kata ini untuk orang awam Steve? Ya, orang Malaysia, orang awam ya. Okay, dia sebenarnya lain orang tu memang lain benda. Yang kadang kalau kita jumpa tu memang kita nak tolong pun ada masa, ada kes yang boleh tolong, ada kes yang orang kata benda tu melibatkan masa dan kos yang lebih banyak lah untuk macam nak reset balik dia punya kewangan. So for saya lah, bagi saya benda yang paling crucial adalah bila mana orang mula bekerja lah, yang saya nampak orang kata. Sebab klien saya banyak yang muda-muda. So apa yang saya nampak adalah bila mereka mula dapat pendapatan, dapat income, orang kata income tu pula daripada student. Contoh kalau student mungkin ada dapat allowance 700 ataupun RM1,000 ataupun RM1,500, tapi bila dah bekerja tu dia boleh jadi double ataupun triple daripada student yang tak pernah ada allowance, mungkin ada PTPTN, and then tiba-tiba ada pendapatan yang tetap setiap bulan. So masa tu semua orang masa tu orang culture shock. Macam mana nak mula kan, nak mula something. So apa yang dia buat adalah mula-mula dia akan kata 2-3 tahun tu dia akan cari dia akan explore banyak benda lah. So daripada situ akan jumpa banyak-banyak benda yang mungkin boleh bagi satu kesan yang tak baik lah kepada kewangan dia. Tapi ada example tak Farah? Ada example, I think satu benda adalah jangan lupa untuk orang kata betul-betul bila ada kewangan yang stable tu jangan lupa untuk menyimpan lah. Walau macam mana pun, kalau susah macam mana pun, kalau income rendah macam mana pun, cari satu amount yang kata yang boleh simpan setiap bulan, amount yang mampu. Okay, jangan rasa macam okay kalau tak mampu, income tu ada banyak keluar kepada komitmen dan sebagainya. So you jangan lupa part savings tu, simpan dulu, tolong simpan dulu. Kalau even sikit pun, RM50 sebulan pun dah cukup. And then make sure bila start orang kata menyimpan tu, dia konsisten setiap bulan. Okay, so pilih satu amount, for saya lah, pilih satu amount yang setiap bulan you boleh konsisten yang lama, dalam tempoh yang lama, kalau boleh selama-lamanya, dan amount tu tak berkurang pun. So kalau you tiba-tiba mula dengan amount yang besar pun tak bagus juga. So cari satu amount yang you boleh start small. I think paling penting lebih kepada menyimpan dulu, and then baru fikir nak melabur dan perkara-perkara lain yang lebih advance lah. Okay, itu sajalah. Betul. Start dari basic kan memang baik sikit dari tak buat langsung ya. Betul. Habibah, apakah kesilapan kewangan yang lazim dilakukan oleh rakyat Malaysia? Okey, saya ni cerita dalam saya punya lazim ni, sebab saya punya klien banyak orang yang dah bekerja, yang dah 2-3 tahun bekerja, dan juga yang
yang berumur lah, yang 50 ke atas. So kalau kesalahan biasanya kalau yang baru bekerja adalah macam saya rasa sama juga ramai macam saya, itu suka ikut kawan. So kita ikut kawan tanpa kita tahu kenapa kita buat benda tu. So kita tak ada objektif kenapa kita nak buat benda tu. Contohnya kita nak ambil ambil ASB loan. Okay. ASB loan tu tak salah, ataupun mungkinlah kalau setengah orang mungkin dia okey dan setengah orang mungkin tak okey. Tapi the problem is dia tak tahu kenapa dia ambil ASB loan tu. Dia hanya ikut kawan dia ambil, so dia ambil macam tu. Okay, dan kalau yang berumur 50 lebih ni, saya ada common mistake kadang-kadang dia orang ni cepat terpengaruh kalau sekarang dengan grup-grup WhatsApp punya advertisement yang diwar-warkan, kadang-kadang benda tu adalah scam. So bila umur 50 ni advertisement tu apa? Investment punya investment ke? Ya, investment punya advertisement. Jadi forex lah, macam dapat return 15% macam tu. So tengok benda tu adalah scam. Jadi untuk orang yang berusia, dia orang lebih cepat kena scam melalui iklan daripada WhatsApp group. Itulah yang biasanya saya jumpalah. Okay. Memang betul kan ya, teknologi betul. sekarang ni information yang baik dan yang buruk juga memang cepat sekali. Betul. Alif pula geng-geng juga atau ada sharingan lain? Saya setuju dengan Habibah dan juga dengan you. Memang sekarang kebanyakan orang muda, sebab saya memang fokus pada orang muda, mereka ni FOMO, fear of missing out kan. Jadi kalau contohnya sekarang musim emas, ramai nak pergi beli emas. Nanti kan musim ASB, ramai nak pergi beli ASB. Lepas tu musim saham, ramai nak pergi main saham. Lepas tu musim investment ni, ramai nak pergi beli investment ni. Ada musim durian tak? Musim durian ada nak berniaga durian ke ataupun nak beli durian yang mahal. Jadi kita nampak pengaruh media sosial ni merangsang emosi untuk membuat pembelian ataupun tindakan yang kadang-kadang mereka tidak fikir akan akibatnya pada hari esok. Contohnya kita tahu dekat Malaysia ni, kalau ikut kajian 75% daripada rakyat Malaysia memang tak ada simpanan emergency kan. Mereka menggunakan pendapatan bulanan tu pusing-pusing lah untuk survive. Dan bila perkara ni berlaku, mereka akan gunakan pendapatan bulanan yang sepatutnya dibayar sebagai kita panggil expenses bulan tu, perbelanjaan bulan tu diguna untuk melabur. Lepas tu next 2 months, 3 months, contoh kripto beli waktu puncak, lepas tu sekarang dah jatuh, dah rugi. Sama juga macam emas, hari tu semua beli waktu kedai emas semua, bila emas naik semua pergi beli, bila emas turun semua dah tengah nak gadai ke nak pajak pun dapat pulangan yang sikit. Jadi kat sini kita nampak sama juga macam hobi basikal kan, dia rasa fear of missing out tau, takut ketinggalan. Sebab apa, kawan-kawan semua dah buat benda tu, tapi dia takut dia tak dapat buat dan dia takut dia ketinggalan ataupun diasingkan. Itu yang saya nampak lah, lebih-lebih lagi anak muda. Memang Alif katakan ni memang betul lah. Sepatutnya semua orang tahu kan, kena buy low sell high, tapi actual human behavior, dah naik tinggi dah, tak nak miss out, naik bila masa tinggi, bila menjunam pula, takut pula menjual semua. Ya, betul. Okay, alright, thanks for sharing Alif. Sui, apakah kesempatan yang lazim dilihat? Yang masalah kewangan yang lazim saya observe ialah ada 2 jenis. Satu jenis ialah yang tak ada simpanan, yang macam Farah yang kata lah. Kebanyakan yang saya tengok selepas kerja 2-3 tahun masih tak ada simpanan. Apa yang mereka buat ialah paycheck to paycheck. Jadi mereka kena bergantung pada paycheck untuk minggu atau untuk bulan yang depan. Langsung tak ada simpanan. Jadi ini sangat berbahaya sebab kalau apa-apa kecemasan berlaku, mereka langsung tak ada duit untuk handle dan mungkin akan ambil credit card dan ada credit card debt dari sana lah. Yang kedua,
jenis ialah yang orang yang ada simpanan pun ada kesilapan juga sebab mereka lazimnya simpan dekat bank punya saving account saja. Ada sesetengah mungkin letak dekat FD dan buat pelabur langsung. Jadi kami tahu kami punya inflation setiap tahun pun meningkat. Jadi kalau anda simpan duit dekat bank saja dan tak belajar melabur, duit akan jadi tak bervalue lah sebab inflation. Jadi dua jenis, ada orang yang ada simpanan dan tak ada simpanan pun ada masalah lah. Betul. So, I nak mengulas sikit juga. So, I memang teringat Giant, dia yang introduce saya. Tahu tak, kebanyakan rakyat Malaysia ada penyakit ni. Penyakit GHBBH. Gaji habis, bulan belum habis. Ya. Okay. Ya, gaji habis, bulan belum habis. And actually yang Sui kata tu memang lazim. Actually I nampak dari segi gender juga actually. So actually untuk kebanyakan klien I yang female, bukannya keseluruhannya lah, tapi ini sedikit generalizationnya. So yang female tu ada banyak yang tidak ada confidence untuk melabur sebab memang dah dengar ibu bapa kata simpan dalam fixed deposit ke amanah saham ke, and tidak ada pengetahuan ilmu financial yang mencukupi untuk have that confidence to take that next step untuk melabur. And then pula yang ekstrim yang sekali di other end pula untuk yang lelaki, tak berfikir langsung, geng-geng semua kata okay jom, semua everything okay je. So tak ada control. So I see from both ends pun so the thing is bagaimana kami nak cari middle ground actually to make financial decision, investment decision yang memang betul lah, tak kira jantina. Giant, your thoughts pula. Okay, so sebenarnya bila saya dengar speaker-speaker lain kongsi, memang betul. Semua ni memang masalah yang lazim ditemui sebenarnya. Dan sebenarnya bila fikir-fikir balik macam seram pula sebab ramai orang kira kurang pengetahuan dari segi financial, dan semua masalah-masalah ni saya semua pernah jumpa. Apa yang Habibah cerita, Farah cerita, Sui cerita, Alif cerita, memang selalu jumpa. Tapi ada lagi masalah yang berkaitan dengan biasanya cash flow, aliran tunai dengan pengurusan hutang. So biasanya yang ni memang killer lah bagi saya. So ramai orang selalu ingat macam hutang kredit card yang paling penyebab utama ramai orang bankrupt ataupun ramai orang ada masalah kewangan dengan bank ke apa. Tapi sebenarnya tak. The top 3 sebenarnya kalau kita pergi dekat Jabatan Insolvency, kalau kita tanya bank pun, sebenarnya number 1 is personal loan. Ramai orang bila dia buat personal loan, dia belanja tak tahu untuk apa. Kadang-kadang ada yang pergi holiday, ada yang renovate rumah besar-besar, ada yang nak flex, beli gadget, beli benda macam-macam lah kan. Tapi ada lepas advertisement juga, ambil personal loan untuk kahwin. Yes, betul lah. Thank you for reminding me. Yang itu memang dahsyat betul. Memang kena kecam habis yang advertisement tu kan. Sekali keluar terus tak keluar-keluar. Jadi yang tu saya ingat lagi advertisement tu. Pinjam sampai 100,000 untuk kahwin kan. Jadi belum apa-apa lagi, dah kahwin, dah berhutang 100,000. Rumah pun tak ada lagi kan. Dah ada hutang because of nak dream wedding katanya. Jadi number 1 personal loan. Number 2 is loan creator. Jadi loan creator is the number 2 reason kenapa ramai rakyat Malaysia bankrupt. Jadi loan creator biasanya kita beli luar daripada kemampuan lah. So contohnya gaji baru 3,000, 3,500 dah nak beli kereta mahal kan. Nak kira nak show off ke ataupun nak buktikan yang dia mampu ke, atau sebenarnya benda ni pun dua-dua belah pihak juga. Kadang-kadang loan officer pun dia ataupun salesman tu pun cakap ni boleh lulus dan sebagainya. Sebenarnya macam orang pernah cerita, kalau kata kita nak buat pinjaman kereta, kita kena
factor in sekali perbelanjaan untuk minyak, untuk insurance, untuk maintenance dan sebagainya. Because katakan kalau kata kita pinjam buat pinjaman kan. Jadi pinjaman sebenarnya kita boleh lepas nak bayar kereta 1,000 sebulan, tapi sebenarnya kita tak ingat yang sebenarnya atas 1,000 tu kita kena tambah lagi 500 tiap-tiap bulan sebab nak bayar minyak, bayar tol, bayar parking dan sebagainya. So daripada 1,000 sebenarnya je 1,500 tiap-tiap bulan. Jadi kat situ yang ramai orang sangkut. Banyak tak nampak kan. Dia panggil apa, hidden expenses. Hidden expenses. So dia sangkut kat situ, dia tak boleh bayar, dan lepas tu kereta kena tarik. So hire purchase loan, bankrupt. Number 3 is housing loan. So credit card, as you can see, is not even bukan top 3 pun. Jadi number 1 personal loan, number 2 hire purchase loan, loan kereta, number 3 is housing loan. Maknanya beli rumah di luar kemampuan, ataupun kononnya macam ikut kawan, tak apa kita beli rumah lepas tu kita sewakan. Sekali tak dapat tenant, lepas tu tak ada holding power bila time market tak cantik macam sekarang ni, nak buat Airbnb kononnya. Lepas tu Airbnb turis tak ada. Turis tak ada, tak boleh buat Airbnb kan. Habis tak ada tenant, tak boleh bayar, lepas tu sangkut. So all these thing sebenarnya kita tak nampak. Tapi itu macam tadilah, tu kadang-kadang ikut kawan juga, kadang-kadang sebab nak menunjuk, kadang-kadang sebab sebab kena pressure dengan family. So saya nampak benda ni memang kena continue to educate lah, dan supaya dapat elakkan kita apa dipanggil financial mistake yang lazim dilakukan oleh rakyat Malaysia. Betul, kena ada pendirian sendiri kan. Kawan kata nak beli SLK Mercedes, kita kata okey juga, tapi kita punya SLK second hand, small little kancil kan. Ya, betul. H. Betul. Saya mau tambah tentang itu personal loan yang Ilham katakan just now. Saya ada klien yang ambil personal loan untuk MLM punya business. Business MLM itu panggil MacOcean, dia akan persuade you untuk ambil loan untuk business itu. Jadi itu satu perangkat yang sangat besar lah. Sebab loan yang dia ambil pun bukan sikit. Jadi ini mungkin satu peringatan untuk audience lah, untuk mengelakkan personal loan lah. Ini saya setuju, bab personal loan ni banyak yang silap. Contoh, bila bekerja kerajaan, mak ayah minta tolong buat loan untuk bantu adik, untuk bantu saudara, untuk besarkan dapur, selain daripada buat untuk join business, untuk melabur dalam perniagaan keluarga, untuk besarkan perniagaan. Tapi akhirnya benda ni kita yang kena tanggung sendiri, sebab loan tu atas nama kita dan kita yang menghadap loan tu bulan-bulan, berbanding dengan orang yang dapat manfaat duit tu hilang macam gitu saja kadang-kadang. Yang tu memang betul. Lepas tu saya ingat balik ada satu, bila cerita pasal klien ni kan, ada pernah dulu ada seorang klien ni, dia director for co-op. Jadi masa tu ada tanya dia, co-op ni buat bisnes apa kan, bisnes apa yang paling untung untuk co-op. So dia cakap, sebenarnya senang je nak jadi koperasi ni, kita pinjamkan duit dekat government servant. Sebab kenapa? Sebab bila akhir tahun kita buka booth, dapat naik gaji RM50, boleh buat pinjaman RM5,000. Sampai macam tu sekali kan, sebab bayar bulan-bulan kan. Jadi itulah sedih jugalah, sebab bila dengar macam tu kan, bila kita dengar sebenarnya dia ni buat duit je, tapi yelah kita pinjam untuk apa? Untuk macam tadilah Alif cerita kan, macam-macam sebab yang kadang-kadang tu kita rasa bukan satu keperluan pun, tapi because of yelah macam nak sama ada nak menunjuk ke, atau kalau nak tolong-tolong tu okeylah, kita boleh kena, tapi still kena tengok mampu ke tak mampu kan. Kita tak boleh nak cakap sebab aku nak, sebab kita seorang je yang katakan yang berjaya dalam family kan, tapi kita nak sponsor satu family, kadang-kadang pun dah boleh makan diri. Baru-baru ni pun ada jumpa juga seorang yang macam ni, sebab dia yang seorang yang successful, dia nak tolong semua family dia, habis semua hutang dia yang pegang, yang dia tolong bayarkan, jadi last dia yang susah. So macam itulah. Memang kena tahu limit sendiri juga kan.
Dan Steve, nak tambah satu point. yeah, go ahead. Pasal hutang ni jadi guarantor. Oh, betul. Cuba ulaskan sikit. Kadang-kadang ialah adik kita dah kerja, lepas tu adik-beradik baru nak berapa? Nak bekerja, nak masuk kerja ataupun nak beli kereta, kita pun jadikan guarantor lah. Itu okey lagi sebab kita boleh pantau ataupun if dia tak bayar kita boleh ambil kereta tu sebab masih dalam keluarga. Tapi yang kadang-kadang ni kita guarantor pada kawan-kawan ataupun orang yang baru kita kenal dengan alasan nak bantu. Kalau boleh harap-harap kawan-kawan ataupun orang muda kat bawah ni elakkan jadi guarantor pada sesiapa sekalipun. Sebab apa? Kalau orang tu lari daripada membayar pinjaman tadi tu, kita juga akan terpalit sama. Ya betul. Betul. Sebab cerita dia sama macam cerita Hana Ilik tu kan. Yang pasal dia jadi guarantor tu kan. Untuk kereta. Mungkin boleh tengoklah balik. Ya. Okay, nak reset room sekarang. So sekejap nak. So of course ada audience yang nak join kita kat pentas ni, nak share, nak ask question, silakan angkat tangan dan Giant will bring you on stage. And at the end kita akan adakan sesi Q&A juga. So hopefully won't drag on too long. But yeah, let's head into our third section actually. So dah dengar speaker ulaskan sedikit sebanyak tentang masalah kewangan, kesilapan kewangan. Mari kita move on. Kongsikan dengan kami bagaimana pengurusan kewangan boleh mengubah kehidupan seseorang dan keluarganya. And especially, terutamanya, how about bagi individu yang bukan berpendapatan tinggi. Memang difficult sikit lah question ni. Maybe Sui boleh mulakan kita tak? Boleh. Bagaimana pengurusan kewangan boleh membantu semua orang kan? Untuk saya ingat pengurusan kewangan ialah satu proses untuk membantu anda mencapai you punya matlamat kewangan. Jadi dalam proses ini apa yang kami boleh buat ialah kami boleh merancang apa yang you mau mencapai. Example, kalau you mau beli satu rumah, kami akan tolong you buat satu smart punya matlamat lah, smart goal. So smart maksudnya S ialah spesifik lah. Jadi you kena buat satu spesifik punya matlamat. Apakah jenis rumah yang kamu mau? Adakah itu untuk sendiri duduk atau untuk peraburan? M ialah measurable lah. Kena tahu apakah harga rumah yang kamu boleh mampu beli. A ialah attainable. Adakah you punya matlamat boleh capai tak? R ialah realistik lah. Kena realistik lah you punya matlamat, barulah you boleh capai. Dan time frame, bila you mau mencapai itu matlamat kewangan anda. Jadi kalau you ada buat perancangan, barulah you akan clear tentang you punya matlamat dan boleh tahu apakah steps yang you kena buat hari-hari, small steps yang you kena ambil untuk mencapai you punya matlamat kewangan. Jadi bagi saya pengurusan kewangan ialah membawa ketenangan kepada anda dan clarity tentang you punya matlamat. Yes, Steve, itu sajalah. Thanks Sui. Memang betul lah kena adakan step-step yang kecil ini untuk achieve goal bagi jangka masa panjang. A reminder of course as well that semua yang di-sharekan oleh speaker petang ni bukanlah financial advice, cuma untuk education dan information sahaja. Maybe next kita boleh dengar tak dari Farah? Okay, bagi saya sebenarnya kalau boleh, I think benda yang saya nak tekankan yang tadi pun sudah cakap tadi berkenaan pasal rancang kewangan tu. Dan ramai orang sebenarnya problemnya dia bila dia rancang dan uruskan kewangan, dia selalu nampak benda-benda yang short term ataupun benda-benda yang ataupun bila benda tu nak datang baru nak merancang. Sometimes merancang ni dia kena menyeluruh dan juga kena ambil masa yang agak panjang. Dia bukannya bila contoh ada satu event nak happen, contoh tiba-tiba nak kahwin, tahun depan nak kahwin, masa tu baru nak menyimpan, baru nak merancang. Kadang-kadang benda tu boleh lambat lah, kata terlambat. Ataupun ada yang paling mudah sekarang pasal persaraan.
untuk orang muda, orang nampak macam you nak merancang untuk retirement, itu bukan kita punya time lagi kan. Tapi sebenarnya kalau rancang daripada awal sebenarnya is paling kata ada banyak manfaat yang paling besar lah. Kalau tiba-tiba you nak delay, orang kata nak rancang benda-benda yang lagi jauh tu, sebenarnya makin lama bila you delay tu, you akan makin lama dia makin dekat. Bukannya makin lama dia makin jauh, tak. So bagi saya, kalau nak merancang tu, kalau boleh rancang prioritaskan benda-benda keperluan, check, kata senang je. Saya punya tips semua orang boleh ambil satu paper and then you buat satu line, okay, letak umur sekarang and then sampailah umur, orang kata kalau umur purata Malaysia ni is 75 and then letaklah setiap dalam line tu, setiap umur tu you letaklah apa yang akan jadi dalam you punya fasa hidup. Ada kahwin, ada nak beli kereta, ada nak beli rumah, ada yang nak pergi haji, ada yang nak bersara pun, nak berhenti kerja pun, ada orang dia nak bersara awal, mungkin dia tak nak kata kerja sampai umur persaraan yang sekarang standard is $60, ada yang sampai 55, ada orang sekarang ada yang nak lagi awal 40, 45. Tapi bila tengok balik, kalau orang yang lagi nak stop kerja awal tu, maksudnya you punya nak rancang nak bersara tu lagi cepatlah, lagi pendek. So bila kat situ ramai orang yang saya perasan bila dia nak uruskan kewangan, dia lupa part nak merancang. So kalau you merancang tu sebenarnya dia dah lead untuk you nak uruskan benda-benda yang kecil. Contoh macam bajet kewangan, sebab you dah tahu you nak simpan berapa setiap bulan, nak melabur berapa setiap bulan, and then at the same time you tahu nanti akan kalau nak menyimpan tu pun kena fikir juga ada event yang akan datang yang lebih short term. So masa tu you dah standby lebih awal. Okay, so I think penting lah, menguruskan kewangan penting, tapi yang lagi penting sebenarnya kena rancang kewangan. Dan untuk ada perancangan kewangan dan pengurusan kewangan yang baik, sebenarnya you kena ada belajar pasal banyak benda pasal kewangan ni. Contoh pasal cukai pun kena ambil tahu, dan ada juga benda-benda yang lebih detail lah. Okay? Memang mendalam dan menyeluruh ya, bermula dari end in mind kan. Ya, betul. Giant ada sharing tak? Okay, so bagi saya pengurusan kewangan ni nak mengelakkan daripada pembaziran sebenarnya. Sebab saya rasa bila kita tak uruskan duit kita dengan baik, kita memang akan membazir. Membazir tu maksudnya belanja benda yang tak sepatutnya, kita membuat keputusan dengan terburu-buru sebab tak merancang dengan baik, dan seterusnya. Jadi sayang, kat situ kita nampak sayang lah. Sebab sebenarnya kalau katakan kita daripada mula-mula kalau katakan macam Steve tanya tadi, kalau katakan kita dapat peluang untuk bermula balik masuk alam pekerjaan, apa yang kita nak buat dari segi kewangan. Saya rasa ramai yang kat sini akan katakan, atau ramai financial planner yang kat atas ni akan katakan, first thing first, nak belajar nak melabur. Dan bila kita dah lama buat ni, baru kita tahu, sebenarnya kalau kita start awal sebenarnya tak payah melabur banyak pun, tak payah melabur sampai 500, 1000 sebulan. Kalau start daripada awal RM100, RM150 pun, ataupun RM200 pun dah boleh jadi sejuta dalam masa beberapa tahun kan. Jadi benda-benda macam ni yang saya rasa penting supaya orang tahu yang sebenarnya duit tu sebenarnya finite. Maknanya kita every month kita dapat sejumlah duit yang banyak tu je. Jadi kita kena uruskan sehabis baik supaya kita dapat dia punya benefit dalam 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang. Cuma macam siapa tadi Farah yang cerita, ramai orang itulah macam alamak aku baru masuk kerja dan nak fikir pasal retirement, macam jauhnya lagi kan. Tapi sebenarnya bila start awal you tak perlu pun commit banyak resource awal-awal, because dia punya benefit tu hanya lepas 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun nanti baru akan nampak. Dan itulah kalau katakan bila dah sampai tiba masanya macam tu, macam some of my client yang umur dah 45, 50 baru nak merancang untuk retirement. Masa tu dah pressure lah.
sebab kena guna amount yang banyak, yang besar untuk cover balik 10 tahun, 15 tahun sebelum tu sebab tak simpan duit atau tak melabur atau membuat financial mistake. So saya rasa seelok-eloknya tak kisahlah umur berapa pun, kita kena be very educated pasal kita punya own financial. Kita kena tahu apa yang kita nak capai dalam hidup dan bagaimana kita nak capai, bagaimana kita boleh gunakan wang untuk mencapai impian-impian tersebut, dan untuk mengelakkan financial mistake. Itu saja. Yang financial planner juga kena educated juga, sebab memang benar kalau you cakap firman yang muda-muda 20-an, 30-an kata retirement, langsung tak ada connection, langsung kena gunakan term seperti financial independence, kebebasan kewangan. Fire. Baru faham sikit. Lagi satu, orang ingat sebab ada EPF, ada pencen, so dia rasa macam tak apalah, buat apa nak fikir pasal benda-benda tu, yang itu dah settle by EPF. Tapi sedangkan kalau kira balik sebenarnya tak cukup. For saya. Memang kalau ikut statistik kan. Betul. Memang tak cukup. Okay. Ya, betul. Sebab ayah saya pun retirement duit EPF habis dalam masa 2 tahun setengah saja. Dah habis $500,000. Wow. 2 tahun, $500,000. Wow. Mesti buat bisnes, betul tak? Tak, dia tak buat bisnes, tapi dia buat dia beli another house yang bagi saya tak perlu beli rumah lain. Betul. Sebab dah ada rumah, kenapa perlu beli rumah lain? Dia beli cash rumah tu. So bagi saya macam agak membazir jugalah. Rumah itu untuk sendiri duduk atau untuk melabur punya? Ada rental income tak? Asalnya untuk dia kata dia nak buat investment lah rumah tu. Maksudnya dia nak beli, dia nak jual balik. And then sebab lepas tu saya check balik dia punya consequences dia. So rasanya tempat dia tu tak sesuai dengan masa sekarang ni untuk dijual balik. So dia sekarang duduk je lah. So tak ada. Ya, itulah. Selalu macam tu kan. Oh, yang ni pelaburan dan tiba-tiba instead become long term holding. Ya, betul. Alif, kongsikan dengan kami, pengurusan kewangan. Okey. Untuk pengurusan kewangan dan juga kita perancangan kewangan, saya rasa kita kena rasa happy dan kita kena rasa fun, baru kita ada fun. FUN, baru kita ada FUND. Maksudnya, macam sekarang, apa yang saya amalkan adalah kita jangan korbankan kita punya kebahagiaan untuk akan datang, sebab kita pun tak pasti akan datang, kita hidup lama ataupun singkat kan. Jadi kita kena enjoy hidup kita ni, dalam masa yang sama kita kena beringat untuk hari esok lah. Contohnya saya gunakan apps dan juga guna apps e-wallet, dan juga saya gunakan teknik mencari substitution kepada produk-produk yang lebih murah. Okey. Contohnya macam gini. Bila kita pakai e-wallet, kita pakai Grab kan? Kita pakai Grab, you akan dapat point, setuju? Dan point tu you boleh gunakan untuk beli barang balik, ataupun kita boleh gunakan untuk beli sesuatu yang kita suka. Contoh macam saya suka guna Starbucks. Jadi bila saya guna e-wallet tu, saya akan dapat point, dan point tu saya gunakan untuk beli Starbucks. Okey. Bila saya beli Starbucks tadi, pakai point, automatically saya akan simpan duit harga Starbucks tu dalam wallet saya, dalam tabung. Contoh kalau saya beli RM10, saya teringin punya Starbucks, saya beli Starbucks RM10 guna point, tapi duit cash saya kena simpan. Macam itu cara dia. Jadi kita fun dalam menguruskan kewangan kita. Lepas tu, contoh kita boleh minta diskaun waktu kita berbelanja, sebab zaman sekarang memang kita tight. Kita punya pendapatan pun kadang-kadang tak cukup. Jadi kita kena kreatif dengan trip dan trik untuk kita dapatkan penjimatan, dan penjimatan tadi tu kita gunakan untuk buat simpanan. Itu antara yang saya dah buat, dan alhamdulillah lah, proven lah, sebab kita boleh dapat jimat 300 ke 700 setiap bulan dalam perbelanjaan dengan gunakan teknik-teknik macam ni. Selagi kita dapat produk yang dapat diskaun, produk yang guna beli pakai membership,
dan dapat kupon. Itu yang kita boleh gunakan sekarang lah. Maksudnya fun dalam enjoy, dalam berbelanja, tapi sama-sama kita dapat berjimat dan dapat bina kita punya kewangan yang lebih stabil. Dapat bina tabung kecemasan, dapat bina kita panggil tabung persaraan dan juga tabung simpanan, dan dalam masa yang sama kita still bahagia dan enjoy kita punya current life. Good tips there, Alif, nak nyatakan memang Starbucks tak sponsor episod ni ya, tapi lepas ni kalau ada representative dari Starbucks nak sponsor kita semua kopi, boleh jugalah. Boleh. Boleh. Tak ada sponsor. Tapi kalau nak sponsor, why not, right? Yeah. And I pun memang banyak maximize kan untuk Starbucks. So I beli tumbler Starbucks, masa discount. So ada RM2 off lagi. So besides point juga Starbucks dari berjaya kan. So ada kad B card lagi. So ada lagi 1%. Masa nak top up kad Starbucks, tunggu sampai ada promotion untuk top up. Beli kopi yang murah, RM5 secawan. Lepas tu 10 cawan dapat drink yang mahal, Betul. Macam certain orang akan cakap macam, cheap sikitnya you. Tak, for me is how you kena kreatif dalam duit, dalam pengurusan duit ni, supaya when you fun uruskan duit ni, baru you akan lebih banyak fun. True. When you're having fun, memang masa berlalu dengan cepat lah. Memang macam malam ni dah 9:35 dah. And in a few moments, we will open up the session for Q&A, which Giant will be having. So feel free to lift your hands kalau nak join stage untuk share pengalaman ke ask questions ya dengan panel kita untuk malam ni. So also to share one other thought as well, actually kalau kira dari segi pendapatan, so usually I think kalau golongan M40, middle 40, memang kena save and invest. Kalau yang top 20, actually I think we need to think actually if you're in the top 20 group, bagaimana you boleh menolong rakyat Malaysia yang lain. But yang paling penting sekali, if you are actually on the B40 group, yang tu purata pendapatan sebulan 3,000 atau kurang, the main thing that you need to do actually, forget about investing really. The main thing you need to do is actually just to increase your income. Yang paling penting sekali, carilah side hustle, dropshipping ke, do anything, improve your career, naikkan income you. Sebab, only when your income goes up, then it gives you more options actually, So rather than thinking too far ahead, just focus on growing your income.